Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 21 November 2023. Kita ke berita utama. Hujan berterusan selama 2 hari mengakibatkan keadaan banjir di Terengganu semakin buruk dan jumlah mangsa juga semakin meningkat. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Banjir Negeri memaklumkan sejumlah 2,391 orang kini berada di 23 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 4 petang tadi yang terdiri daripada 649 keluarga. Kuala Nerus masih menjadi daerah yang mencatatkan jumlah mangsa teramai yang kini ditempatkan di 7 PPS termasuk di Dewan Serbaguna Tok Jembal, Sekolah Kebangsaan SK Bukit Tunggal dan SK Bukit Nanas. Di Kuala Terengganu, mangsa yang terjejas kini berlindung di 4 PPS termasuk 2 di Setiu dan 2 di Marang. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Sektor Pengurusan Sekolah Azman Othman berkata 12 sekolah di negeri ini terpaksa ditutup selepas dinaiki air, manakala 9 lagi ditutup untuk dijadikan PPS. Justru beliau menasihatkan sekolah yang terjejas banjir dan PPS yang menempatkan mangsa supaya memohon cuti bencana. Sementara itu, Kelantan juga merupakan antara negeri yang turut terjejas banjir ketika ini apabila 2 PPS di Pasir Putih dibuka hari ini melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Wakaf Raja dan SK Dalam Ru. Berdasarkan portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM petang ini, seramai 72 mangsa membabitkan 17 keluarga terjejas di negeri ini. Kerajaan bersetuju menubuhkan sebuah jawatankuasa khas yang diperakui oleh Majlis Raja-Raja MRR dalam usaha mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jawatankuasa itu akan meneliti dan berbincang dengan mufti serta semua pihak berkaitan bagi mendapatkan pandangan supaya ada peraturan yang boleh dilaksanakan dalam meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Beliau berkata Majlis Raja-Raja juga berminat dan memberi perkenan supaya jawatankuasa itu melakukan kajian dalam meningkatkan kuasa Mahkamah Syariah terhadap umat Islam dan pada masa sama tidak memberi kesan ke atas golongan bukan Islam. Jelas beliau, setakat ini nama-nama individu yang menganggotai jawatankuasa khas ini sudah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata sebarang keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung prosiding mencabar perlembagaan oleh 2 pepetisyen sebelum ini tidak akan menghalang usaha kerajaan untuk terus memperkasa Mahkamah Syariah melalui jawatankuasa yang ditubuhkan. Malaysia tidak mempunyai pilihan selain menggunakan setiap ruang yang ada untuk membangkitkan soal penindasan terhadap Palestin dalam 2 persidangan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Riyadh dan persidangan mesyuarat ke-30 pemimpin ekonomi bagi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Amerika Syarikat sebelum ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau membangkitkan persoalan mengapa negara barat membantah tindakan oleh Rusia menakluki wilayah-wilayah di Ukraine namun tidak pula bersama membantah tindakan dilakukan oleh Israel terhadap Palestin, malah memilih untuk membisu. Jelasnya memandangkan kerusinya dalam persidangan APEC berada tepat di hadapan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan Setiausaha Negara AS Anthony Blinken. Beliau menyatakan pendirian serangan ke atas Palestin perlu dihenti segera dan tidak boleh ditangguh. Sementara itu, pendirian tegas Malaysia mengutuk serangan rejim Zionis Israel ke atas Palestin tidak menjejaskan ekonomi dan pelaburan syarikat asing khususnya dari AS. Anwar berkata negara-negara luar tidak mempunyai kapasiti untuk menentukan pendirian Malaysia walaupun wujud kebimbangan bahawa sikap tegas Malaysia di hadapan AS, negara Eropah akan menjejaskan kedudukan ekonomi. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menjalankan siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual membabitkan ketua pengarah sebuah agensi keselamatan.
Mengesahkan perkara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Sohali Mak Zain berkata, satu kertas siasatan sudah dibuka. Susulan laporan yang dibuat itu, jelasnya dakwaan dan siasatan sedang dijalankan di bawah Seksyen 509 Kanun Kesiasaan kerana kesalahan gangguan seksual. Terdahulu tular laporan polis yang dibuat di Shah Alam, Selangor oleh seorang wanita berusia 39 tahun pada 14 November lalu mendakwa diganggu secara seksual. Wanita yang merupakan seorang penasihat kewangan kepada lelaki yang dipercayai ketua pengarah sebuah agensi keselamatan turut mendakwa dihantar mesej berbau lucah termasuk mengajaknya keluar ke pusat karaoke dan hotel. Mencari produk usahawan desa, persembahan artis dan kebudayaan, sukan serta pelbagai lagi aktiviti menarik? Jom kita ke Karnival Usahawan Desa KUD pada 22 hingga 26 November 2023 di Anjung Gloria, Putrajaya dari 10 pagi hingga 10 malam. Masuk percuma. Tunggu apa lagi? Kita gegarkan KUD Putrajaya. Mahkamah Tinggi Kota Baru hari ini mengekalkan hukuman penjara 13 bulan terhadap seorang pendakwah yang dikenali sebagai Ustaz Budak atas pertuduhan melakukan kelucahan melampau dengan mencium pipi dan mencabul seorang ahli perniagaan lelaki 3 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas memutuskan keputusan itu selepas menolak rayuan Samsul Zaman Syukri 35 tahun yang sebelum ini dijatuhi hukuman penjara selama tempoh tersebut pada 9 Mac lalu. Mengikut pertuduhan, Samsul Zaman didakwa melakukan kelucahan melampau dengan mencium pipi serta mencabul seorang lelaki berusia 30 tahun dan perbuatan itu dilakukan di sebuah hotel di sini kira-kira pukul 1.15 pagi pada 16 Disember 2020. Muhammad Abbas Zafri dalam penghakimannya berkata pihak mahkamah menolak 7 perkara yang dibangkitkan oleh Samsul Zaman yang merupakan perayu dalam kes tersebut. Samsul turut mendakwa keterangan mangsa tidak boleh dipercayai namun tidak mempunyai bukti kukuh untuk menimbulkan keraguan dalam kes pendakwaan. Pengacara pelawak terkenal Nabi Ahmad membuat laporan di Balai Polis Damansara sesulan gambarnya digunakan pihak tidak bertanggungjawab sebagai bahan promosi satu skim pelaburan palsu. Dakwa Nabil tindakan tersebut memberi kesan terhadap kariernya sebagai pekerja seni sekaligus dibimbangi boleh mengakibatkan ada orang terpedaya. Menerusi hantarannya di Instagram, Nabil 40 tahun turut menunjukkan paparan artikel bersama foto dalam laman skema yang dimaksudkan selain salinan laporan polis. Menurut hos All Star Gegar Vaganza, GV10 itu ada dalam kalangan individu terdekat mendapatkan pengesahan mengenai kaitannya dengan skim palsu itu. Dia juga mengakui sudah beberapa kali identiti serta fotonya disalahguna pihak lain atas tujuan memperdayakan orang ramai. Nabil bakal mengajukan laporan di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk membersihkan namanya. Berita luar negara, tindakan seorang wanita memasukkan ubat paracetamol ke dalam masakan yang didakwa sebagai petua untuk menjadikan daging mudah lembut tular di media sosial Indonesia. Berdasarkan video tersebut, wanita berkenaan dilihat memasukkan sebiji tablet paracetamol ke dalam kuali bagi melembutkan daging mudah dimasak. Namun video tersebut mengundang perhatian beberapa pengamal perubatan yang memberi amaran agar orang ramai tidak menirunya. Menurut seorang pengamal perubatan yang juga pengguna TikTok, Aiman Al-Atas, tindakan itu berbahaya kerana paracetamol menjadi toksik apabila terkena haba masakan. Aiman turut menyarankan orang ramai menggunakan bahan semula jadi seperti nanas untuk melembutkan daging. 2 jet tempur tentera udara India dikerahkan kemarin bagi mencari objek terbang tidak dikenali UFO yang didakwa dilihat berhampiran lapangan terbang Impal, Manipur.
Jet itu dikerah untuk misi tersebut selepas tentera udara negara itu menerima maklumat berhubung penampakan UFO berkenaan. Objek terbang itu didakwa dilihat sekitar pukul 2.30 petang waktu tempatan, manakala beberapa penerbangan komersial dilaporkan turut terjejas. Menurut mereka, pesawat yang dilengkapi dengan sensor canggih itu terbang pada aras rendah di sekitar lapangan terbang tersebut, tetapi ia tidak menemui UFO yang dimaksudkan. Beberapa jam selepas operasi mencari itu ditamatkan, Pusat Pemerintah Timur Tentera Udara India yang beribu pejabat di Shillong berkata ia telah mengaktifkan mekanisme tindak balas pertahanan udara, namun badan tersebut tidak memberikan sebarang butiran khusus mengenai langkah yang diambil. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dijangka melaksanakan akaun fleksibel atau akaun 3 yang boleh diakses oleh ahli ketika berdepan kecemasan bermula April tahun hadapan. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata perincian mengenai akaun tersebut akan diumumkan selepas pengumuman dividen KWSP dijangka pada Februari 2024. Sehubungan itu, beliau mengalu-alukan organisasi berkaitan untuk memberikan pandangan mereka yang boleh disampaikan terus kepada Kementerian Kewangan atau KWSP. Katanya sebanyak RM145 bilion simpanan ahli KWSP dikeluarkan melalui 4 kali pengeluaran semasa COVID-19. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada seminar dan mesyuarat Lembaga Persatuan Keselamatan Sosial ASEAN ASA ke-40 semalam. Turut hadir pada majlis itu ialah pengerusi KWSP Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir dan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, Ahmad berkata semasa pandemik COVID-19, negara menghadapi antara tempoh paling sukar dalam sejarah dengan lebih 36,000 kematian akibat penyakit itu dan banyak lagi yang terjejas. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menyatakan perdagangan Malaysia dalam tempoh 10 bulan tahun ini melepasi RM2 trilion dengan mencatatkan ekspor berjumlah 1.186 trilion manakala import bernilai 995 bilion bagi tempoh berkenaan. Jelasnya, perdagangan Malaysia pada Oktober 2023 berkembang 6.8% kepada RM239 bilion dengan ekspor meningkat 1.5% kepada RM126 bilion dan import pula tumbuh 2 digit sebanyak 13.4% kepada RM113 bilion. Kementerian itu menambah perdagangan Malaysia menyusut pada kadar yang lebih perlahan iaitu 2.4% tahun ke tahun berbanding penurunan 2 digit yang direkodkan pada bulan sebelumnya. Menurut MITI, ekspor barangan perkilangan yang mewakili 85.3% atau RM107 bilion daripada jumlah ekspor menurun 3.5% tahun ke tahun berikutan penyusutan ekspor bagi keluaran petroleum serta barangan elektrik dan elektronik E&E. Tambah MITI bagi Januari hingga Oktober 2023, ekspor barangan perkilangan menyusut 6.3% kepada RM1.016 trilion berbanding tempoh yang sama tahun 2022 berikutan pengurangan ekspor keluaran petroleum, barangan perkilangan berasaskan minyak sawit dan keluaran getah. Kita terus ke berita sukan. Skuad Harimau Malaya bakal menentang Chinese Taipei malam ini bagi aksi kedua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 di Stadium Pembedaran Taipei.
Anak-anak buah Kim Panggon turun dengan motivasi yang tinggi selepas berjaya menundukkan Kyrgyzstan 4-3 di Stadium Nasional Bukit Jalil Khamis lalu. Harimau Melaya dilihat berpeluang menang besar kerana kedudukan kelab lawan yang berada di tangga ke-152 berbanding Malaysia yang kini telah melonjak ke tangga 137 dunia. Berdepan kelab kendalian Gary White, Panggon dilihat boleh mengubah corak pemain dan membuat pertukaran barisan pemain yang baharu agar dapat menampilkan saingan yang lebih sengit. Untuk rekod sejak tahun 2000, skuad Harimau Malaya telah tewas 3 kali di tangan Taiwan dan ini merupakan peluang terbaik untuk mereka menebusnya. Benjamin Mendy menyaman Manchester City sebanyak 10 juta pound bersamaan 58.16 juta ringgit selepas kelab itu tidak membayar gajinya susulan perbicaraan kes seksual pemain Perancis berkenaan. Mendy, 29 tahun, dibebaskan daripada dakwaan merogol dan cubaan merogol dalam perbicaraan semula pada musim panas lalu, tetapi City menghentikan pembayaran gajinya yang bernilai 100 pound ataupun 5.82 juta ringgit seminggu sejak September 2021. Difahamkan ejen Mendy sudah berbincang dengan City berkenaan pembayaran itu selepas perbicaraan semula, tetapi kelab tidak berhasrat menyelesaikan gaji tertunggak bek kiri berkenaan yang kali terakhir beraksi 2 minggu sebelum dia didakwa oleh polis Cheshire. Berikutan itu, Mendy kini terdesak dengan tunggakan cukai sebanyak 788,000 pound dan kos perundangan melebihi 1 juta pound yang perlu dibayar. Susulan itu, dia juga sedang berusaha menjual rumahnya di Petsbury yang bernilai 5 juta pound bersamaan 29.08 juta ringgit. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 22 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.